Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar adik-adik, anak-anak? So, terima kasih tanya kena singgah ke YouTube kami dan kita sedang membincangkan di bahagian kedua ya. Apakah sifat-sifat lelaki yang dibenci oleh para isteri? Ya, nombor 1 hingga 10 ada di bahagian pertama. Tolong pergi ke YouTube Datuk Muhammad Zulaikha Hamzah dan tengok dengan waktu lapang ya. Kalau boleh tengok seorang-seorang, jangan dengan isteri kan kena cubit awak, kena siku selalu ya. Dan saya sambung ke nombor 11. Nombor 11, sifat-sifat antara sifat lelaki yang dibenci oleh wanita. Nombor 11 ialah tak ambil berat tentang anak. Ya Allah, tentang anak ni baik dia punya homework ke, dia punya tuition ke, isteri kena hantar. Ya, tentang apa pun, tentang anak demam pun suami tak kisah. Dia suami bagus, pergi masjid tiap malam maghrib isyak sampai dekat subuh baru balik ya. Tetapi tentang anak dia abaikan. Anak tak sembahyang, mak lah kena tengok. Tak ada homework, tak cak homework ke, tak ada buku ke. Ni ramai ya. Ramai lelaki yang kadang lepas tangan just because bapak dia buat begitu. Bapak dia buat begitu sebab bapaknya yang bekerja. Maknya suri rumah sepenuh masa. Memang boleh jagalah anak lebih masa lah ya, walaupun susah. So dia ikut. Padahal isteri awak bekerja, isteri awak dan sebagainya. Walaupun isteri awak tak bekerja, awak sebagai suami wajib tengok ambil berat. Ada isteri yang mengandung anak kedua, ketiga, pergi klinik seorang-seorang aja. Anak pertama aja yang suaminya temankan. Anak kedua, ketiga, empat, alah dah ada pengalaman, tak apa. Ya, dia lepas tangan. Mana saya tahu, saya dengar rintihan isteri. Nombor 11, tak ambil berat tentang anak dalam semua aspek. Isteri amat-amat kecewa dan lama-lama menyampah benci kat suami begitu. Nombor 11. Nombor 12, sentiasa nak menang. Ni namanya narsisistik. Awak apa tahu? Awak perempuan apa tahu? Awak orang perempuan apa tahu tentang bola, tentang itu, tentang ekonomi, tentang COVID-19 ni? Awak apa tahu? Wallahu Akbar. Dia saja yang nak menang. Dia saja betul. Ada laki-laki yang begini. Rupanya dia kat tempat kerja, dia ni memang selalu kalah. Selalu memang kena tindas, selalu kena bully. Maka kat rumah dia menyinga sebab dia tempat kerja, dia menikus. Ya, sentiasa nak menang. Ni satu penyakit ya. Narsisistik namanya. Ni tak ada kena-mengena dengan nasi dan stik ya, tapi narsisistik artinya dia saja nak yang betul, orang lain semua salah, lama-lama isteri pun menyampah. Bukan dia pandai pun. Nombor 12. Nombor 13. Apakah sifat lelaki yang dibenci oleh wanita, oleh isteri? Jarang berkomunikasi. Ini ramai suami ni. Senyap aja. Ya, kat rumah tak nak cakap, senyap, diam. Tetapi yang herannya dengan kawan-kawan, kalau kat telefon dengan member, Mat, apa khabar Mat? Mat, Allah, aku dengan kawan mesranya, bukan main seronok bercerita dan bercakap ya, bukan main ya. Tetapi bila dengan isterinya, senyap, membisu 1000 bahasa. Bahasa buku ya. Jarang berkomunikasi, sikit sangat berkomunikasi ya. Bila tak dapat, tak ada, benda yang ada dia mengamuk. Ini tak nak cakap tapi mengharapkan semuanya beres. Ya, semua. Takkan tak tahu. Ya, mana teh saya? Takkan tak cakap pun. Allah, takkan dah kahwin dah 3 minggu. Dah 3 minggu kahwin. Baru 3 minggu. Kurang asam punya jantan. Aku bermarah ni. So, laki-laki, janganlah suruh isteri anda jadi macam Tok Nujum. Boleh tahu apa dalam hati dan kepala otak awak. Kepala otak, jangan marah ya. Cakap kasar sikit, sengaja ni untuk laki-laki sedar. Saya cakap ni sengaja sebab dengan laki-laki ni kena kasar sikit baru dia dengar. Ya, okey, jarang berkomunikasi. Laki-laki berkomunikasilah. Kalau dengan isteri orang awak kat pejabat mesranya, dan masa awak berkawan dulu bercinta, boleh bercerita. Tapi sekarang dah kahwin, tak nak cakap. Kurang asyam namanya. Nombor 13. Nombor 14. Ada sepasang suami isteri datang jumpa saya, isteri nak minta cerai sebab suaminya bangun tidur nak cium kat bibir. Belum gosok gigi, belum apa, masih comot, masih busuk, selekeh pengotor nak cium isteri dia. Kenapa ni? Saya tanya. Saya tengok kat filem tu, bangun tidur terus cium. Astaghfirullahaladzim, gobloknya Jawa ni saya kata. Kebetulan orang ni Jawa, saya pun Jawa juga. Dia tengok filem kan, bangun tidur suami isteri, cium putih terus cium. Padahal pelakon gosok gigi, mulut bersih pelakon, tapi melakonkan. So dia ni tak fikir kalau wayang boleh dia pun buat. Isteri ni tak cerai. Saya pun boleh faham kenapa.
Ada tengah busuk-busuk nak cium isteri dia, gila betul. Ni dia. Selekeh pengutu tak gosok gigi dengan ya Allah, misainya tak terurus janggut, tak terurus rambutnya, ya shampoo dalam 3 bulan sekali. Selekeh pengutu. Maaf ya. Ini kisah-kisah yang saya jumpa orang tua ni. So orang perempuan memang fed up menyampah benci akhirnya pada lelaki-lelaki begini. Walaupun dia mungkin baik, tapi kalau selekeh pengutu, akhirnya orang fed up. Ya, dan kebersihan itu salah satu cabang iman. Nombor 15, kuat mengkritik. Ya Allah, tak ada benda yang isteri buat semua baik. Apa masak macam ni? Apa rumah macam ni? Kenapa? Awak kat rumah buat apa? Oh, padahal isteri buat, ya, daripada bangun pagi pukul 5.30 sampailah pukul 12 malam tak berhenti kerja. Ya, just because isterinya suri rumah sepenuh masa yang tak bergaji, ya, kadang tak dapat pun nafkah. Ya, selain daripada belanja dapur. Dengan itulah dia nafkah. Nafkah mean pemberian suami pada isteri untuk kegunaan isteri personal, itu nafkah. Ya, so kuat mengkritik, akhirnya isteri fed up, benci, walaupun dia sanggup berkorban, tapi kalau tidak diapresiasi, tidak dihargai, lama-lama dia fed up. Kuat mengkritik, tak ada puji-pujian, asyik kritik aja. Careful. Laki-laki. Nombor 16, terlalu mengungkung. Kalau isteri cemburu buta, suami pun jadi lemas dan rimas. Jadi lelaki yang terlalu mengungkung, isteri pun rasa akhirnya macam ya terkurung dalam penjara. Terlalu mengungkung sangat. Ya, mungkinlah sebab sayang dan sebagainya, tapi adalah had ikut syariah compliant lah. Ya, so isteri pun kena dididik supaya ada kebebasan yang patuh syariah, tetapi tidak sampai akan terlalu mengungkung, ya, sebab semua isteri akan rasa akhirnya give up, fed up dan tertekan. Nombor 17, melayan isteri macam objek, macam barang, macam benda, tak appreciate langsung. Ya, dan ramai isteri jumpa saya, maaf, ini kena cakap terus terang. Ramai isteri kata saya ni macam perempuan simpanan, kadang ada macam pelacur pun ada. Hei, saya kata apa cakap macam ni? Yalah, ya, suami saya marah, benci macam mana, tapi bila dia nak, dia buat baik kat kita. Bila nak je datang kat kita buat baik. Yang lepas tu dia marahnya kita, dimaki hamun, semua binatang kat zoo, semua disebut nama saya. Anjing, babi, jirafah, ya, kuda liar, semua disebutnya. Melayan isteri macam objek, macam barang, tak langsung menghargai isteri. Dan ini banyak kali berlaku, ya. Orang tua bangka ni yang dengar rintihan isteri ni. So para suami di luar sana, come on man. Ya, isteri awak adalah mak anak-anak awak. Layanlah isteri awak seperti mana you layan ibu awak, sebab isteri anda adalah ibu kepada anak-anak you. So layan mereka dengan penuh hormat dan penuh kasih sayang. Nombor 18, membelakangkan isteri. Apa keputusan pun dibuat membelakangkan isteri. Baik nak buat baju ke, baju raya ke, nak beli langsir ke, isteri tak ditanya pun. Bang, takkan warna merah? Saya suka warna merah. Saya punya suka lah. Lama-lama fed up lah. Dah kapet merah, semua merah, seluar dalam semua merah saja. Ya, apa dia nak buat, semua membelakangkan isterinya. Ya, tak minta pandangan isteri, lama-lama isteri pun menyampah, fed up. Bidang-bidang yang dia tak tahu pun, aspek dia tak tahu pun, dia buat keputusan tanpa meminta pandangan isteri. Ini membelakangkan isteri, lama-lama isteri fed up, menyampah. Akhirnya berkonflik dan bercerai-berai. Nombor 19, bandingkan isteri dengan wanita lain. Yang, kenapa awak ni tak macam Mira Filzah dia? Tengok tak? Tengok dia. Macam Fatin Afifah tu. Fatin Afifah tu anak 2 tau. Ya, bukan main, ya Allah. You ni tengok, baru anak seorang dah. Dia bandingkan isteri dengan wanita lain tu satu hal. Dengan artis. Artis kan artis. Artis tu kan artis. Jadi kalau artis dibandingkan artis, kau memang tak patut lah kan. Bandingkan dengan perempuan lain yang biasa. Ya, bandingkan isteri dengan wanita lain yang melampaui batas, akhirnya orang perempuan fed up. Please, ya. Nombor 20, of course, selingkuhan ataupun curang. Ya, tak kisahlah siapa pun awak. Kalau anda curang, orang perempuan akan kecil hati, marah, ya, benci, akhirnya fed up. Ya, apalagi kalau anda yang tidak bertaubat selepas kantoi tentang kecurangan anda. Ramai ni laki-laki yang begini. Ya, yang 21 berkaitannya miang atau gatal yang amat sangat. Gatal dan miang ni, saya terpaksa gunakan perkataan ni, minta maaf, ya. Gatal miang ni over lah, ya. Tak boleh tengok perempuan yang comel, mesti ya Allah dahsyatnya. Dia punya Osha tu lain macam. Dan yang of course yang umur 22 yang terakhir, banyak lagi, ya. Tapi saya berhenti kat sini. Laki-laki yang naik tangan, memukul isteri. Malahan kalau ikut kebanyakan taklik nikah, barang siapa suami yang memukul, mencelakan isterinya dan direport pada pejabat agama dan bayar RM10 yuran, dan bila siasat betul, gugur satu talak khulud. Be careful. Jangan naik tangan pada isteri awak. Ya, mereka tahu hak mereka.
Ya, dan inilah antara sifat-sifat lelaki yang dibenci oleh wanita. Mudah-mudahan anda di luar sana, jom kita perbaiki diri kita. Jadi suami yang hebat, cemerlang. Ingat, isteri awak adalah ibu kepada anak-anak awak. Hormati mereka seperti awak menghormati ibu anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.